Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni saya mendapat satu tangkap layar mesej di mana saya bacakan dia sebagaimana yang ada di skrin. Seseorang bertanya, solat tak diterima kerana belum tunai tanggungjawab fardu ain itu macam mana? Bererti sebelum tu adalah orang yang mesej berkata solat tak diterima sebelum ditunaikan tanggungjawab fardu ain. Maka orang yang menghantar mesej asal membalas, Sis, selagi belum lepas belajar fardu ain secara bertalaki dan berguru, selagi itu segala amalan yang dilakukan tak diterima. Bukan solat je, sebenarnya semua amalan. Okey, jadi inilah tangkap layar yang saya terima dan inilah yang saya akan ulas dalam video ini, insya-Allah. Sekejap ya, simpan dulu. Okay, bawa beg ni, beg apa ni? Ini beg drone, dalamnya ada bateri dan peralatan-peralatan lain yang berkaitan dengan drone. Baik, ulasan saya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian orang Islam, dia orang punya strategi, dia orang punya style ialah suka menakut-nakutkan umat Islam, suka menggempakkan umat Islam, suka memberat-beratkan umat Islam. Dan satu contoh ialah macam mesej yang kita baca tadi, ialah amalan seseorang itu, semua amalannya tidak akan diterima jika dia belum belajar fardu ain. Dan fardu ain itu bukan boleh belajar macam mana pun, tetapi hendaklah berguru dan bertalaki. Okey, kita boleh lihat ini dari dua sudut lah. Pertama, orang yang baru meluk Islam katakan, ataupun seseorang yang baru mungkin sekolah rendah ke apa ke, dia nak berwuduk, dia nak bersolat, sudah tentu dia akan belajar terlebih dahulu kan. Dan inilah yang diajar ketika zaman sekolah, sekolah rendah ke, tadika ke, macam mana kan. Jadi dah belajar dah pun. Demikian juga bagi orang yang baru memeluk Islam lah katakan, mungkin sudah dewasa dan baru memeluk Islam, sama juga. Okey, pihak jawatan agama ke, NGO yang bantu dia masuk Islam ke, akan ada kelas-kelas mengajar dia cara melakukan ibadah-ibadah yang basic seperti wuduk, solat, puasa dan perkara-perkara lain kan. Jadi kepada siapakah ditujukan mesej ini? Okey, apakah belajar di sekolah rendah dahulu, belajar di kelas-kelas NGO ataupun pejabat agama bagi yang baru memeluk Islam, atau apabila kita hadir di kuliah di masjid, di surau, ada ustaz-ustazah yang memberi ulang kaji topik wuduk ke topik solat, apakah itu semua tak cukup? Jadi sebenarnya kita semua ni memang belajar dan memang selalu pun ada ulang kaji dalam topik ini. Maka kepada siapakah yang dia tujukan bahawa kalau tidak belajar secara berguru dan bertalaki, berarti semua amalan tak diterima. Jadi mesej seperti ini memberi impak yang buruk, kerana bagi orang yang terikut-ikut dengannya, maka mereka akan macam tu buat apa aku nak beramalan, aku dulu ni tak berguru seperti mana guru yang dia nak tu, aku ni sebelum ni tidak bertalaki seperti yang dia masukkan kan. Jadi mesej-mesej seperti ini adalah sesuatu yang menakut-nakutkan dan dibimbangi. Ada orang yang terus tidak mahu beramal apabila membaca mesej ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu kita terikut-ikut kepada sebahagian yang suka memberat-beratkan, suka menakut-nakutkan, bahkan menambah syarat-syarat tertentu sebelum kita dapat beramal. Yang penting dalam beramal ialah niat yang ikhlas, itu yang pertama. Yang kedua, kita beramal sebagaimana amalan yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu dia berguru, dia bertalaki, tetapi niatnya tidak ikhlas, tak guna juga. Ataupun dia berguru, dia bertalaki, tetapi amalannya itu tidaklah seperti yang diajar, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak guna juga kan. Sebab tentang ikhlasan ni kita sama-sama maklum kan, sesungguhnya setiap amalan tu tidak lain adalah berdasarkan niat kan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain merupakan hadis pertama daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Tentang mengikuti sunnah Rasulullah pula, merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
merupakan hadis kelima daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Okey. Jadi dua-dua hadis ini membentuk syarat bahawa apabila kita hendak melakukan satu amal, syaratnya ialah ikhlas, dan nombor dua, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah tok guru, bukan sunnah ustaz dan sebagainya. Dan untuk kita mendapat keikhlasan, untuk kita belajar tentang ikhlas, untuk kita belajar tentang cara solatnya Rasulullah, cara puasanya Rasulullah, cara zikirnya Rasulullah dan sebagainya, itu boleh kita boleh kita perolehi daripada pelbagai medium. Tak semestinya berguru face to face, tak semestinya bertalaki. Sama-sama kita maklum bagaimana banyaknya orang yang berguru dan bertalaki, dan mereka inilah yang akhirnya yang sesat ke, dengan ajaran yang pelik ke, yang ajaran yang ini mana mari ni kan. Okey. Jadi dalam suasana moden sekarang ini, kita boleh belajar agama dengan pelbagai medium. Tak perlu hendak bertalaki, tak perlu nak berguru. Saya teringat bila kita sebut-sebut tentang talaki, dulu ada seorang YouTuber ni, dia selalu promote diri dia telah berguru, dia telah bertalaki, tetapi apa yang dia sampaikan dalam videonya tu kesalahan-kesalahan yang sangat serius. Sampai-sampai sebut nama ulama pun salah, istilah pun salah, apa semua tu. Sebab bila bertalaki ada face to face. Bila ada face to face, kita dapat dengar macam mana guru tu sebut nama ulama, macam mana guru tu sebut nama sesuatu istilah. Tapi bila dia sebut salah juga, berarti dia talaki. Macam mana tu? 4 tahun dia bertalaki, 4 tahun dia membazir kehidupan dia, ya. Ini satu contoh lah. Okey, maka berguru dan bertalaki itu boleh melalui pelbagai medium, melalui YouTube. Bila anda tonton YouTube, anda belajar daripada orang yang sedang mengajar di YouTube tu, anda berguru juga. Bising pula ada orang potong rumput situ. Kita ke sana lah. Okey, apabila anda membaca buku, anda berguru juga dengan orang yang menulis buku itu, kan? Jadi berguru ini kita boleh pelbagaikan mediumnya, tak perlulah face to face sahaja. Ada banyak pokok, drone tu dia takut langgar pokok. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang berguru dan bertalaki ini, kita ataupun kalau biasa tonton saluran YouTube saya, biasa kita nampak orang komen kan, saya ni berguru ke, bertalaki ke, apa ke. Tetapi mereka sendiri tak dapat buktikan, alhamdulillah, yang saya sampaikan tu betul ke salah ke macam mana. Tapi yang mereka boleh kritik sekadar ada guru ke, ada talaki ke. Sebab bagi saya, ada guru ke talaki itu adalah sejarah saya. Saya bukan nak jenis nak promosi diri sendiri. Tapi yang penting yang saya sampaikan tu betul ataupun tidak. Apa guna jika seseorang itu berguru sekian-sekian, bertalaki sekian-sekian, tapi yang disampaikannya tu, agama yang diajarnya tu adalah sesuatu yang penuh dengan karut marut, penuh dengan khurafat, penuh dengan kesalahan-kesalahan, kan? Apa guna? Jadi bagi sebagai orang, kalau ada guru, ada talaki, dia akan terima. Betul ke? Kan? Kalau tak ada guru, tak ada talaki, tak akan terima. Padahal kita memberi fokus kepada apa yang disampaikan, bukan sejarah yang dia belajar dulu tu. Dengan siapa dia belajar, macam mana dia belajar. Mungkin guru tu ajar betul, tetapi dia pula yang kemudian fikir-fikir, aku adjust sana ke, adjust sini ke, kan? Jadi tuan-tuan, janganlah takut dengan orang-orang yang suka menakut-nakutkan ini. Hendaklah anda ambil tahu bahawa memang sebahagian orang dia suka menakut-nakutkan. Okay? Maka janganlah tertipu dengan mereka. Baik, demikian sedikit ulasan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.